Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak cerita sikit kat korang pasal penyakit ikan yang satu ni. Biasa orang sebut anchorworm. Anchorworm, aku tak pandai sangat cakap bahasa Inggeris. So aku cakap bahasa Melayu je lah. Kutu ikan lah. Aku biasa sebut kutu ikan atau kutu air. Sebenarnya benda ni datang dari mana? Okey, kebiasaannya kutu ikan ni, kutu air ni, kutu ikan ni biasanya dia datang daripada ikan baru. Macam korang beri ikan baru, lepas tu tak kuarantin, ataupun korang kuarantin tapi tak guna ubat yang betul dan tak ikut step yang betul pun biasanya akan jadi benda ni. Kalau korang beli ikan baru, selok-eloknya memang kena kuarantin dululah. Paling sekejap 7 hari. Okey, contohlah korang punya ikan yang dah ada dalam akuarium tu, bukan ikan yang biasa-biasa, bukan yang ikan yang murah-murah. Contohlah kan ikan harga yang lebih 50 pun dah kira mahal lah kan. So ikan tu kau dah pelihara lama, lepas tu masuk ikan baru, tak nak kuarantin dia betul-betul, last kena kutu ikan habis semua. Sebab kutu ikan ni bahaya, dia cepat merebak, sangat-sangat cepat merebak. Nanti kesian ikan-ikan yang lain pun ikut sama sekalian. Benda ni memang tak membunuh dengan cepat lah. Dia tak bunuh ikan kau, dia tak matikan ikan kau dalam masa yang singkat. Tapi lama-lama dia boleh bunuh juga lah. Kalau terlalu banyak sangat, boleh mati ikan. Ikan boleh sakit lah, boleh stres, sakit dan macam-macam lagi lah. Kalau macam aku beli ikan baru, aku tengok dulu ikan tu macam mana. Aku perhatikan ikan tu dulu macam mana. Sebelum aku masuk dalam main tank tu, biasanya memang aku akan masuk dalam quarantine tank dulu, QT tank. Aku masuk, aku biarkan dalam seminggu macam tu kan. Aku kuarantin dalam seminggu. Paling sekejap lah tu seminggu. Paling lama aku pernah buat sampai lebih 14 hari macam tu. Okey, first sekali lah kalau ikan tu aku tengok dia okey, tak ada apa-apa masalah kan. Contoh macam kalau kena kutu ikan ni, orangnya boleh nampak dekat body ikan tu nanti dia macam ada satu macam mana, macam jerawat lah, macam jerawat. Jerawat masak kan dia macam putih tu kan, ada timbul dekat kulit kita, kat pipi, kat mana kan, macam putih tu kan, kecil putih. Tapi dekat keliling dia tu nanti ada merah. Dia macam merah gitu, macam bentuk lebih kurang macam jerawat lah. Tapi kalau kau tengok dengan mata biasa je lah, kau pandang biasa je, kadang benda tu terlalu halus. Kutu ikan tu bila dia terlalu halus, korang takkan perasannya. Bila dah lepas 5 hari macam tu baru kau nampak ada macam tu. So kalau korang kuarantin ikan tu cepat sangat lah, dalam 2 hari 3 hari macam tu, terus masuk dekat dalam aquarium, masuk dalam main tank kan. Masa tu baru kau perasan dekat ikan baru tu dah ada kutu ikan tu. Memang dah terlambat lah. Sebab apa? Sebab dia dah mungkin dia dah merebak. Aku rasa bukan mungkin lagi, memang dia akan dia bertelur dah dekat akuarium kau ke apa. Jadi ikan-ikan yang lain pun akan kena sekali. Macam tu, ikan lama pun akan kena. Dan proses rawatan dia kalau dah macam tu dah campur dekat dalam main tank, memang sangat-sangat rumit lah. Korang nak kena cuci balik semua, meja filter apa semua nak kena cuci balik. Lepas tu kalau dah halang-halang macam tu kan, dah halang-halang macam tu, aku biasa rawat dia dalam main tank. Sebab aku dah pernah kena sekali kan, jadi tak pernah sekali je lah aku kena, lepas tu aku tak buat lagi. Dah serik kan. Sebab memang leceh lah benda ni, memang leceh. Sangat-sangat susah korang nak ubat kalau dah kena tu. So memang kena hati-hatilah untuk first time korang beli ikan bawa balik rumah tu, kuarantin dulu lah. Selok-eloknya memang kuarantin dulu. Kalau macam aku perhati, aku tengok macam tadi aku cakap kalau ada kesan-kesan macam jerawat gitu, lepas tu keliling dia tu ada merah, keliling jerawat tu nanti macam ada merah gitu kan, kesan merah gitu, aku dah tahu okey itu memang hancur kutu ikan. So pertama aku akan buat apa? Aku akan guna aku akan guna 3 ubat ni. Macam ni. Yang ni pipi dia macam serbuk macam ni. Jadi kena bancuh. Benda ni kena bancuh guna air akuarium lama. Ini memang benda ni power. Memang power, sangat-sangat power. So nak kena pandai bancuh lah benda ni. Okey. Nak kena pandai bancuh. Apa nama panjang ni aku tak ingat lah. Dia potassium permanent ke apa macam tu. Kalau dekat Shopee banyak lah. Benda ni murah je, tapi ini power. Jadi aku biasa kalau buat benda ni, aku bancuh dulu, nanti guna air akuarium lama, nanti air tu akan bertukar macam warna Ribena, tapi jangan terlalu pekat. Lepas tu rendam sekejap ikan dalam ni, dalam air dia.
Aku biasa buat paling lama 15 minit. Sebab aku tak berani buat lama-lama kan, sebab benda ni power sangat. Aku rendam dulu, lepas tu nanti baru pindah dekat quarantine tank. Masuk dekat air bersih. Aku rawat guna Praziquantel. Aku bilas dengan ubat ni, Praziquantel Oasis. Dekat sini memang ada cakap lah ni untuk worm tu kan, untuk worm macam tu lah. Tak nampak. Okey, benda ni aku pakai Praziquantel Oasis. Mana nama tadi? Okey ni, Praziquantel Oasis. Aku rawat guna ni selama 5 hari. Hari-hari aku tukar air 30 ke 50%. Tukar air, lepas tu dos lagi, tukar air, dos lagi sampai 5 hari. Masuk hari ke-6, aku tengok ikan tu macam mana, okey ke tak okey. Kalau dia tak okey, aku teruskan lagi kuarantin. Okey, teruskan lagi sampai dia betul-betul sembuh. Kalau dia dah okey, hari ke-6 tu dah tukar air, aku tak masuk apa-apa ubat, biarkan dulu sampai hari ke-7 aku tengok macam mana. Kalau tak ada apa-apa masalah ke apa ke, okey, baru aku berani masuk dekat main tank. Tapi biasanya kalau hari ke-5 tu korang nampak masih ada lagi dia punya kesan-kesan macam aku cakap tadi kan, macam jerawat, jerawat masak, batu kelilingnya tu masih ada lagi, kesan-kesan merah-merah tu, bintik-bintik dia, tu jangan masuk dulu dalam main tank. Korang jangan masukkan dulu dalam main tank, tengok dulu macam mana keadaan ikan tu lah. Kalau tak okey lagi, korang teruskan lagi, kuarantin lagi, pakai teruskan je pakai Praziquantel ke, ataupun korang boleh tukar lah apa-apa ubat lain. Contoh lah dah lepas 5 hari, hari ke-6 tu kuarantin dalam air bersih, hari ke-7 kau tengok macam mana ikan tu, okey tak okey. Kalau tak okey, korang nak tukar ubat lain yang boleh juga, tak ada masalah. Macam ubat untuk anchoworm ni pun banyak kan kat luar sana, aku pun tak ingat nama-nama ni. Memang banyak lah, macam Ocean Free, yang Ocean Free pun ada, aku pernah guna juga. Tapi Ocean Free agak tak berapa kuat sangat lah pada aku. Pada aku okey lagi Praziquantel Oasis ni lah. So sampai korang nak tengok lah, kalau dah okey, betul-betul okey, baru masuk dekat main tank untuk keselamatan lah, supaya ikan-ikan korang yang dah sedia ada tu tak terkena sekali kan, tak penyakit sekali. Biasanya aku pakai itu je. Yang lagi satu ubat tu, okey, yang lagi satu ubat ni, ini hanya untuk aku standby. Pada hari ke-7 tu, kalau contoh macam ni ada fin atau fin rot ke tail rot ke macam tu kan, lepas tu boleh tengoklah kat sini macam-macam penyakit ni, macam ada apa nama, fungus benda tu. Aku biasa teruskan dengan ubat ni lah, rawat. Tapi biasanya kalau dah kena kutu ikan tu, yang penyakit lain memang tak ada dah. Memang ini je lah. Memang kalau gitu korang teruskan pakai ini je lah, Praziquantel. Yang ini ada untuk standby. Ini apa nama dia, aku tak tahu apa ni, susah nak sebut. Macam ni. Ini hanya untuk standby kalau terjadinya penyakit-penyakit yang macam ni pula. Macam ni kan, boleh nampak kan penyakit dia. Aku pakai memang biasanya Oasis lah. 2, 3 ubat ni memang aku standby untuk ikan baru lah, kuarantin. So nasihat aku, kalau korang baru beli ikan ataupun baru nak berjinak bela ikan ke apa kan, atau nak tambah ikan baru ke, seeloknya memang kena kuarantin dululah untuk keselamatan lah. Kalau tak nanti menyesal. Kalau dah kena kutu ikan ni, memang susah, memang pening kepala nak rawat dia. Memang ambil masa yang lama lah. Korang nak kena buang, nak kena cabut sendiri, kutu ikan tu nak kena manual sendiri lah. Korang tak boleh harapkan yang dia tu mati sendiri tercabut gitu, sebab dia ni memang degil. Dan kenapa aku cakap kena kuarantin sampai 7 hari, lebih 7 hari macam tu, macam kutu ikan tu dia punya telur tu degil. Dia punya telur tu bawah sisik, kadang-kadang dia bawah sisik. Bila telur yang bawah sisik tu dia jadi kebal, dia memang susah nak mati. Dan biasanya menetas selepas 5 hari. Dalam masa 1 hari 2 hari tu korang takkan nampak, 3 hari pun takkan nampak. Dia lepas 5 hari baru korang akan nampak. Sebab dia memang ambil masa untuk menetas benda tu. Lepas tu dia takut dia yang dia punya telur tu dekat bawah sisik. Biasanya orang cakap bawah sisik.
Jadi benda tu terlindung kan, tempat yang terlindung memang susah nak mati benda tu. So memang nak kena hati-hati lah. Aku rasa macam tu je lah, setakat ni je lah untuk hari ni. Mungkin next time aku akan share lagi lah apa-apa tip yang aku tahu pasal ikan mas kan. Dia tak semestinya ikan mas, apa ikan pun memang korang seeloknya kuarantin lah kan. Sebab kalau korang tak nak kuarantin ikan ataupun kuarantin sekejap-sekejap je, ataupun kuarantin setakat guna garam saja, aku rasa korang bermain dengan nasib lah, macam tu. Faham kan, bermain dengan nasib lah. Kalau okey lah kan, kalau tak okey satu aquarium lah tak okey nanti, macam tu. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.